ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini. Sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerangi cahaya kehidupan kita dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan Allah menerima amalan kita dan meredai kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Untuk hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi, iaitu tafsir dan tadabbur kita pada surah Yusuf. Dan insya-Allah hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-24. Okey, pada ayat yang ke-24. Kita dah bincang dah ayat-ayat sebelum itu, termasuklah ayat yang ke-23 berkaitan tentang godaan daripada Imra'atun Aziz yang dikenali dalam banyak cerita-cerita yang kita dengar walaupun tak disebutkan secara sahih, yang bernama Zulaika, yang menggoda Nabi Yusuf AS. Itu kita dah bincanglah pada ayat yang ke-23, dan kita dah sebutkan betapa banyaknya ibrah pada ayat yang ke-23 itu nak menunjukkan kepada kita Nabi Yusuf ni berada di dalam keadaan yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih muda, belum berkahwin, duduk di negara yang bukan Islam, kan? Bukan yang dia menggoda, dia digoda. Maksudnya peluang untuk dia bermaksiat tu terbentang luas. Tempatnya dah disediakan, pintu-pintu dah dikunci dan sebagainya. Tetapi dia tetap menahan dirinya daripada bermaksiat kepada Allah. Sebab apa? Yang ini yang kita nak tengok pada ayat yang ke-24. Mudah-mudahan ayat ni menjadi benteng kepada kita juga dengan perkara-perkara anasir-anasir yang sentiasa mengganggu kita di dunia ni, yang akan menjadi ujian kepada kita. Okey. Baik. Tengok pada ayat yang ke-24, kita dah bincang separuh daripada ayat ini, iaitu Allah menyebutkan walaqad hammat bih wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Ayat yang ke-24, iaitu Allah menyebutkan wanita itu memang ada keinginan kepada Nabi Yusuf AS. Keinginan. Wa hamma biha, dan Nabi Yusuf pun ada keinginan kepada Zulaika. Laula an ra'a burhana rabbih. Andai katalah Nabi Yusuf itu tidak melihat tanda daripada Tuhannya. Ini saya dah bincang pada tuan-tuan. Zulaika memang ada keinginan kepada Nabi Yusuf. Dan Allah kata wahamma biha, dan Yusuf pun ada keinginan kepada Zulaika untuk melakukan kemaksiatan. Tapi tafsiran ini kita dah sebut dah adanya al-istinaf, iaitu bukan Nabi Yusuf tu ada keinginan kepada Zulaiha. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan. Tak apalah ya. Kita ulang mudah-mudahan lebih faham. Supaya tak tersalah faham. Nanti ada pula yang kata, Nabi Yusuf ada keinginan juga ke nak bermaksiat ni? Nampak tulisan ni? Warna biru ni nampak? Nampak Terima kasih.
Okey. Baik. Dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala kata walaqad hammat bih. Zulaika ada keinginan kepada Nabi Yusuf. Ini fakta lah. Wa hamma biha, dan Yusuf pun kata Allah ada keinginan kepada Zulaika. Okay, sebab itu kita tengok tanda wakaf ni dia tunjuk dekat sini, dia bukan ditunjukkan dekat sini. Sebab apa? Kalaunya berhenti dekat sini, salah nanti tafsirannya. Sebab kita akan sebut Zulaika ada keinginan kepada Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf pun ada keinginan kepada Zulaika. Seolah-olahnya dua-dua ni ada keinginan syahwat. Boleh faham tak? Maknanya Zulaika menggoda Yusuf dan Yusuf pun terpesona lah, termakan juga dengan godaan Zulaika. Sebab itu tak ada tanda wakaf sini. Tak boleh berhenti di sini. Okay? Nanti dia akan jadi maksud yang salah. Dan tanda ni adalah tanda yang disunatkan untuk sambung. Kita boleh berhenti tak? Boleh. Tapi yang lebih baik adalah sambung. Ini tanda tanda wakaf yang ni. Tengok pada Quran kita tu. Allah kata walaqad hammat bih. Zulaika ada keinginan kepada Yusuf. Boleh berhenti tak? Boleh. Tapi ada baiknya sambung lagi, iaitu wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih. Baru dia buat tanda jim ni. Harus untuk kita berhenti dekat sini. Maksudnya kalau dibaca berhentinya di sini baru ayatnya penuh. Kenapa? Sebab ayat ni disebut sebagai al-istinaf. Istinaf ni iaitu kalimah ni yang dibaca awal. Contoh terjemahan dia seperti ini. Zulaika ada keinginan kepada Yusuf. Andai kata Yusuf tidak melihat tanda daripada Tuhannya, wa hamma biha, Yusuf pun akan berkeinginan kepada Zulaika. Itu namanya istinaf. Boleh faham puan? Boleh faham Maksudnya ayat dia yang ini sepatutnya duduk di belakang. Sepatutnya dekat sini. Tapi Allah awalkan. Itu namanya al-istinaf. Saya ulang sekali. Zulaika ada keinginan kepada Nabi Yusuf. Andai kata Yusuf tidak melihat tanda daripada Tuhannya, Yusuf pun akan berkeinginan kepada Zulaika. Bukan nak kata Yusuf ada keinginan kepada Zulaika. Tapi Yusuf ni ada keinginan kepada Zulaika andai kata dia tak melihat burhan Rabbi ni. Tanda daripada Allah. Okey, maksudnya tak ada keinginan lah. Itu maksud dia. Okey, boleh Yang ni saya dah ulang lah sebelum ni. Sebelum ni kita dah sentuh dah pada video yang lalu. Jadinya kita dah bincang dah apa yang Nabi Yusuf nampak pada kalimah burhan. Okay, burhan Rabbi tu apa yang Nabi Yusuf nampak? Nampak dekat sini ada beberapa pandangan, iaitu dari sudut Israiliyat. Kita sentuh yang Israiliyat dulu. Yang dari sudut Israiliyat, burhan Rabbi dekat sini dan riwayat yang Israiliyat, mereka mengatakan Nabi Yusuf ni melihat Nabi Yaqub. Okay, Nabi Yusuf ini melihat Nabi Yaqub. Ada juga yang menafsirkan burhan Rabbi ini adalah iaitu Nabi Yusuf melihat malaikat. Okey. Yang ini pandangan daripada Al-Imam At-Tabari Dia bawalah riwayat pandangan ni sebab kalimah tu umum. Apa yang dia nampak tanda daripada Allah ni? Ada kata dia Allah nampakkan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub sedang melihat Nabi Yusuf, terkejut Nabi Yusuf. Ada yang kata kerana dia melihat malaikat. Ada yang kata tanda daripada Tuhan itu adalah dia melihat tulisan yang Allah tiba-tiba paparkan yang melarang Nabi Yusuf daripada melakukannya. Tapi benda ni kita boleh kata itu kuasa Allah Ta'ala lah. Cuma tak ada satu pun yang boleh kata itu benar. Tak boleh. Sebab dia adalah perkara yang umum. Cumanya kebanyakan para ulama kita menyebutkan yang dinampakkan burhan Rabbi dekat sini adalah keimanan. Itulah tanda kita kata tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan itulah yang menjadi benteng kepada Nabi Yusuf daripada melakukan kemaksiatan. Kita ada anak-anak yang belajar luar negara. Kan? Bahkan kita pun dulu belajar di luar negara. Kita tak ada pemantauan daripada ibu bapa. WhatsApp pun tak ada. Video call pun tak ada. Hanya ayah kita lepaskan, tawakal besar pada Allah Ta'ala. Apa yang melindungi kita? Keimanan kita sendiri. Okay? Dan itulah yang perlu kita bekalkan kepada anak-anak kita yang bakal sama ada ke luar negara ke ataupun ke universiti tempatan ke.
itulah yang perlu kita bekalkan kepada mereka, iaitu keimanan. Jadi Allah letakkan kata kunci dekat sini. Yang melindungi seseorang daripada kemaksiatan ataupun daripada kesesatan adalah iman. Iman. Benda tu yang paling penting. Dia jangan kata pergi belajar ataupun pergi ke apa kita kata, dia bukan sekadar nak kata orang yang belajar luar negara ke ataupun belajar bidang selain pada agama ni, dia kena ada keimanan. Orang yang belajar agama pun kena ada keimanan. Apatah lagi hari ni kita duduk di zaman yang orang belajar agama ni macam-macam kesesatan ada. Macam-macam. Baru ni ada video yang tersebar saya tengok. Mak bapa hantar anak yang sekolah rendah ni pergi belajar sekolah tahfiz. Tapi guru-guru tahfiz ni bawa pula pergi belajar dengan ada seorang tok guru ni, kalau nak salam kena melutut. Kalau nak salam ni kena berlutut sampai kena cium tangan dan sebagainya. Bagi saya, itu bukan ajaran yang betul lah. Okay? Itu bukan ajaran yang betul. Itu bukan didikan yang betul. Okay? Sebagai seorang guru, dia bukan nak dimuliakan. Maksudnya, kalau dia datang tu, anak murid memang kena muliakan dia. Kena cium tangan dia dan sebagainya. Saya rasa itu bukan perkara yang betul lah. Okay? Sepatut yang dia ajar, belajar dengan saya ni membawa kita membesarkan Allah, membawa kita mencintai Nabi. Bukan membesarkan tok guru, bukan untuk mencintai guru tersebut. Itu pandangan saya lah. Mungkin kita berbeza. Tapi bagi saya, ada had dan batas untuk menghormati guru. Jangan sampai melampaui batas. Sebab itu keimanan ni benda yang paling penting. Dia adalah benteng kepada kita. Kemudian Allah kata apa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Maka demikianlah agar kami dapat memalingkan Nabi Yusuf itu daripada su' wal fahsya, daripada perkara yang jahat dan daripada perkara yang mungkar. Iman tu jadi benteng. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sesungguhnya kami telah menjadikan Yusuf itu adalah mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Baik. Yang kedua pula, pada ayat 24 ini, Allah mengikat dengan kalimah mukhlasin. Maksudnya, seseorang yang nak selamat dunia akhirat ni dengan ujian ataupun dengan gangguan dan sebagainya, benteng kepada kita iman dan ikhlas. Itu kata kunci. Okey, saya terlupalah. Minta maaf. Di sini, saya cuba bawakan ada beberapa pandangan daripada Al-Imam Ibn Kathir. Cerita tentang keinginan tadi tu. Wahamma biha tadi tu keinginan. Kata Al-Imam Ibn Kathir, Imam Ibn Kathir ni dia kata wallahu a'lam. Dia kata dia pun tak berani nak hurai lebih jauh lagi lah. Dia kata wallahu a'lam. Cumanya dia kata apa? Kalau andai kata Nabi Yusuf memang ada keinginan atas sebab kerana godaan daripada Zulaikha tersebut. Kata Al-Imam Ibn Kathir, dia mengambil daripada hadis Nabi, iaitu Nabi sebutkan dalam satu hadis daripada Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, "Idza hamma 'abdi bihasanah, faktubuha lahu hasanah." Apabila hamba Allah yang hendak melakukan kebaikan, maka dituliskanlah satu kebaikan kepadanya. Maknanya siapa yang ada niat nak buat baik, Allah dah catat satu pahala untuk dia. Fa in amilaha faktubuha. Dan siapa yang melakukan amal soleh tersebut, faktubuha lahu bi'ashri amthaliha, maka akan dituliskan kepadanya 10 kebaikan. Ini kita maklumlah. Siapa yang berniat nak buat baik, dapat pahala 1. Siapa yang teruskan niat melakukan kebaikan, dia akan dapat 10 pahala. Wa in hamma bisayyi'ah falam ya'malha faktubuha hasanah. Dan siapa yang ada keinginan untuk melakukan maksiat, tapi dia tak buat, maka tercatatlah baginya hasanah, 1 pahala. Nampak Kita ada niat nak buat jahat, tapi tak buat. Maka kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi ni, maka dicatat 1 pahala kepadanya. Oh, rupa-rupanya meninggalkan maksiat pun dijadikan sebagai pahala. Fa innama tarakaha min jarra'i fa in amilaha faktubuha bimithliha. Dan apabila dia melakukan satu kejahatan itu, maka barulah ditulis baginya satu kejahatan. Okey. Jadinya Al-Imam Ibn Kathir ni, dia kata,
kalau ada orang yang bersangka pada kalimah wahamma biha tu, iaitu Nabi Yusuf ni ada keinginan kepada Zulaikha. Dia kata Imam Ibn Katsir, daripada hadis Nabi ni, itu bukan satu kesalahan lah. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, siapa yang nak buat baik, ada niat, dia dapat 1 pahala. Kalau dia teruskan melakukan kebaikan, dia dapat 10 pahala. Siapa yang ada keinginan melakukan kejahatan, tapi dia tak jadi buat, dia tak buat, dia dicatatkan 1 pahala untuk dia. Dan kalau dia buat kejahatan, baru tercatat 1 dosa bagi dia. Maknanya Al-Imam Ibn Katsir ni, kalau ada keinginan, kita bersangka buruk lah. Maknanya kita tak gunakan kaedah istisnaf tadi tu. Maksudnya Yusuf ada keinginan pada Zulaikha. Tetap tak boleh kata Nabi Yusuf salah. Sebab dalam hadis ni menunjukkan Nabi Yusuf tetap dapat pahala. Dia ada keinginan, tapi dia elak. Saya tak nak buat. Maka tetap dikira sebagai pahala kepada Nabi Yusuf AS. Boleh faham maksudnya? Boleh kan? Nampak kan? Okey. Baik. Jadinya, kita sambung lagi. Iaitu Allah Ta'ala tunjukkan benteng kepada seseorang mukmin daripada melakukan kemaksiatan adalah pertama burhan, keimanan, dan yang keduanya adalah mukhlisin, keikhlasan kita kepada Allah. Mukhlisin, keikhlasan kita kepada Allah. Okey. Sebenarnya kalimah ikhlas inilah yang akan menyelamatkan seseorang daripada tergoda ataupun terjatuh daripada gangguan syaitan. Sebab itu permulaan surah Yusuf tu Allah Ta'ala sebut dah, innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Kita boleh katalah daripada peringkat awal kisah Yusuf ni, apa yang menyebabkan Yusuf ni banyak terselamat daripada ujian adalah kerana dia tak terpengaruh dengan godaan syaitan. Itu je dia punya cerita awal ni. Dia terselamat daripada itu, dia terselamat daripada ini, abangnya nak buang ni. Semuanya asalnya daripada gangguan syaitan. Termasuklah gangguan daripada Zulaikha yang nak menggoda Nabi Yusuf AS. Baik, apa dalil Nabi Yusuf, apa dalil orang yang ikhlas ini terselamat daripada gangguan syaitan? Ibu-ibu boleh buka surah yang ke-38, ayat yang ke-82. Surah 38, ayat 82. 38-82 surah Sad. Okay. Surah Sad ayat 82. 38-82. Sebenarnya syaitan ni dia adalah makhluk yang paling sukar kita nak atasi. Pertama, kita tak nampak dia. Dia nampak kita. Kalau orang bergusti, seorang tutup mata, seorang lagi buka mata. Siapa boleh menang? Sudah tentulah yang buka mata tu boleh menang. Sebab dia nampak kita. Kita tak nampak dia. Tapi Allah tunjukkan kepada kita, tetap setiap makhluk tu ada kelemahan. Okay? Apatah lagi syaitan ini, dia berdamping dengan kita lebih rapat daripada orang lain dengan kita. Kita dengan suami kita, ataupun kita dengan isteri kita, rapat macam mana pun, akrab macam mana pun, suami ataupun isteri kita pergi ke tandas, kita takkan ikut. Kita takkan join dia pergi tandas. Tapi syaitan punya rapat dengan kita ni, kita pergi tandas pun dia ikut. Dalam bahasa mudahnya, kekuatan kita dan kelemahan kita ni syaitan tahu. Sebab itu dia boleh pengaruh kita ni macam-macam bentuk. Ini syaitan ni. Contohlah, ni sahabat saya cerita. Dia kata, guru dia ni, jenis orang yang memang boleh belajar ni, satu hari ni berjam-jam. Baca saja. Dia boleh baca. Steady. Maksudnya baca tanpa mengantuk, dia fokus. Kelebihan dia lah, itu kekuatan dia. Dia boleh belajar kerana passion dia. Tapi syaitan ni, dia punya godaan dia, iaitu dia akan goda orang yang jenis macam ni, yang jenis belajar, baca buku agama ni, dan mengajar balik ni, iaitu hanya diberikan tumpuan untuk belajar je. Dan dia akan lalaikan orang ni daripada mempersiapkan bekalan amal soleh dia. Maksudnya ada orang ni dia ralik belajar sampai dia terlupa untuk beramal. Itu nak kata syaitan ni dia tahu kelebihan kita dan dia tahu kekurangan kita. Dan dia tahu macam mana nak buatkan kita ni jadi jauh daripada Allah. Jadi kita sendiri yang kena sedar. Saya ni nak ke mana sebenarnya? Saya ni perlu atasi syaitan ni macam mana? Okay?
Okay, jangan kita ingat, oh belajar ni, insya-Allah lah. Kita belajar agama, kita mengajar agama ni, insya-Allah lah pahalanya banyak. Betul, betul kita akan dapat macam tu. Tapi syaitan ini akan membuatkan kita hanya fokus belajar, mengajar. Tapi bekalan amalan, dia tak buat. Sampai kita ni jadi tak sedar. Saya bekalan saya tak buat ni. Mengajar orang banyak kali dah ni. Belajar banyak dah, mengajar banyak dah. Tapi bekalan sendiri tak ada. Kan? Duk pesan dengan orang ni, buat amalan ni, buat amalan ni, Nabi ajar macam ni, Nabi ajar macam ni. Tapi saya di sudut dia tak buat. Dia tak beramal. Alasan dia, saya tak boleh puasa ni. Kan saya banyak mengajar ni kering tekak . Banyak kaedah kan. Jadi syaitan ni dia seperti itu. Jadi kita kena berhati-hati. Okay? Banyak bentuk dah. Jadinya, Allah Ta'ala menyebutkan antara kelemahan syaitan yang dia tak mampu buat kepada manusia. Tengok pada surah Sad, surah yang ke-38, ayat yang ke-82. Iaitu Allah kata, Qala fabi'izzatika la'uhwiyannahum ajma'in. Iblis menjawab, fabi'izzatika, maka dengan kemuliaan engkau wahai Allah, la'uhwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan semua makhluk Bani Adam ni. Semua aku akan sesatkan. Maksudnya iblis ni bersumpah depan Allah. Okay? Setelah Allah keluarkan iblis ni daripada syurga, tuan-tuan kena tengok daripada awal kisah tu, ayat 71 tu. Maka dia bersumpah dengan Allah, fabi'izzatika, demi Allah aku akan sesatkan semua anak cucu Adam ni. Lalu iblis ni sebut apa? Illa, melainkan ibadaka, hamba engkau, minhumul mukhlasin, yang datang daripada orang-orang yang ikhlas. Nampak? Melainkan hamba engkau yang datang daripada golongan yang ikhlas. Jadi, iblis mengakui orang yang ikhlas dia tak mampu gugat. Dia tak mampu ganggu dan dia tak mampu mengapa-apakan orang yang ikhlas. Dan Allah sebut pada surah Yusuf ayat 24 ni, Allah kata, innahu min ibadinas salihin. Yang mana Allah mengiktiraf, mengisytiharkan Yusuf adalah orang yang ikhlas. Dia terpelihara daripada kemaksiatan. Dia terpelihara daripada gangguan syaitan. Daripada bisikan syaitan tu tak berjaya mempengaruhi iblis. Tak berjaya mempengaruhi Nabi Yusuf AS. Jadinya, ada dua kata kunci dekat sini untuk menjadi benteng kepada kita dengan semua unsur-unsur dunia ni, iaitu ikhlas, dan yang kedua adalah keimanan. Dari sudut harta, dari sudut wanita, dari sudut keinginan dunia, dari sudut syahwat, semua bentuk. Dua ni benteng. Silakan Pak. Okey. Dia ucap tu depan orang ramai lah. Okey, baik. Kalau dari sudut kita bersangka baik itu, mudah-mudahan bila dia sebut saya ikhlas ni, mudah-mudahan itu niat dia lah. Dia cuba memperbaharui niat dia. Perasaan tu sentiasa ada. Kan, perasaan tu. Apa yang kita buat, kita ada perasaan. Paling tidak, kita nak ada orang appreciate yang kita buat. Betul? Kalau kita benar-benar ikhlas kerana Allah, orang keji ke, orang puji, tak peduli, jalan je kita. Tapi ada perasaan, makhluk ni, kita sama je, manusia. Ada perasaan nak orang appreciate apa yang kita buat, apa yang kita beri, betul? Jadi, kita bersangka baik, orang yang kata macam ni, saya ikhlas ni, mudah-mudahan dia tengah perbarui niat dia lah. Tapi kalau sangka buruk, kalau kita nak sangka buruk, orang yang duk bercakap ikhlas ni tak ikhlas lah. Dia ada dua lah, maksud macam mana sudut pandang kita lah. Kita, kalau saya, lebih baik lah, kita bersangka baik lah. Bersangka baik. Tapi tak boleh nafikan. Tapi kalau, dia macam mana kata kalau benar-benar ikhlas, dia akan sorok-sorok bagi. Macam tu. Dia akan cuba lindungi daripada sesiapa pun tak tahu apa yang dia buat. Itu betul-betul ikhlas. Sebab apa? Fikiran dia hanya fikir, saya buat ni memang kerana Allah. Kalau boleh saya nak tutup semua jalan, semua pintu supaya orang tak tahu. Saya dah sebut sebelum ni. Supaya ke akhirat nanti, bila Allah Ta'ala nak menilai amalan kita, yang mana semua amalan kita orang tahu. Saya solat orang tahu. Saya puasa orang tahu. Kan? Kita pergi buka puasa, kita buat apa, semua orang tahu. Benda sekarang dah semua maklum. Tapi kita kena buat satu amalan yang semua orang tak tahu. Termasuklah pasangan kita.
Sebab apa? Dengan niat kita, mudah-mudahan ini satu-satunya penyelamat. Kalaulah amalan yang lain saya buat, orang tahu dan mungkin tak ada keikhlasan, paling tidak ini satu amalan yang saya buat memang ikhlas. Tak ada orang boleh kata saya tak ikhlas. Sebab kita cuba betul-betul nak merahsiakan. Kalau saya macam itulah. Saya berpandangan macam itu. Kalau betul-betul ikhlas, dia akan tutup semua ruang supaya orang tak tahu. Kalau boleh dia pun tak nak depan muka dia diserahkan pada seseorang. Tak nak. Biarlah dia gunakan saluran yang orang lain tak nampak dia. Saya gunakanlah NGO tu bagi je. Lepas tu saya diam. Tak nak cakap apa-apa dah. Tak nak ingat dah. Itu amalan yang saya. Itu kalau kita boleh kata, itu ikhlas lah tu. Dia betul menjaga hati dia. Okey. Baik. Baik. Kita tengok pada ayat yang ke-25. Okey, kita tengok pada ayat ke-25. Sekarang ni Allah Ta'ala sebut. Lepas Nabi Yusuf ni digoda dan Allah kata Nabi Yusuf ni dipelihara lah. Maksudnya dia tak bermaksiat. Okay? Kerana keimanannya dan juga kerana keikhlasannya. Maka Allah sebut, cerita ni sambung lagi. Wastaqabal bab, dan mereka pun kedua-duanya berlumba-lumba menuju kepada pintu. Wa qaddamat qamisah min dubur. Dan wanita itu telah menarik baju Yusuf daripada belakang sehingga terkoyak. Okey, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, cuba tengok kalimah wastabaqal bab. Wastabaqal bab ni dia berlari menuju kepada pintu. Wastabaqa dia datang daripada kalimah sabaqa. Sin, ba dengan qaf. Sin, ba dengan qaf. Ni kalimah sabaqa. Sebab itu kalau kita kata pertandingan bacaan Al-Quran, kita gunakan kalimah apa? Kita kata musabaqah tilawah Al-Quran, betul? Kan musabaqah tilawah Al-Quran. Musabaqah ni dia datang daripada kalimah sin, ba, qaf. Betul? Sabaqah. Nampak? Jadinya apa maksudkan musabaqah ni? Pertandingan lah. Bila kata pertandingan, artinya dia ada persaingan daripada dua dan lebih. Maksudnya, dia bukan seorang-seorang. Persaingan tu mesti dua dan lebih. Maksudnya ada persaingan seorang demi seorang ataupun seorang dengan lebih daripada seorang. Maksudnya ada persaingan. Jadinya, Allah menyebutkan pada ayat 25 ni, Nabi Yusuf lari daripada Zulaikha. Sebab itu Zulaikha kejar dia. Allah tak kata Nabi Yusuf ni berlari, bersaing. Tak. Maksudnya, dan kalimah sabaqah ni maksudnya Nabi Yusuf tak nak Zulaikha punya godaan, dia keluar. Dia nak cuba lari ke pintu untuk lari daripada godaan Zulaikha. Sabaqah. Okay, dua-dua ni berlari. Kemudian Allah kata apa? Wa qaddat qamisahu min dubur. Dan Zulaikha telah menarik baju Yusuf daripada belakang sehingga terkoyak. Okay, dia tarik baju Yusuf dari belakang sehinggalah terkoyak. Saya cuba perhatikan kalimah dekat sini, Allah menggunakan kalimah qamis. Qamis dengan thawb adalah dua kalimah yang berbeza. Kan ada banyak terjemahan. Jilbab, itu jubah untuk wanita. Qamis ni khusus untuk lelaki. Thawb, kalau tengok qamis ni, dia adalah pakaian baju biasa. Baju biasa. Ni baju yang kita pakai sekarang ni, dia bukan jubah. Kalau thawb ni selalunya dia akan digunakan merujuk kepada jubah. Okey. Dalam bahasa mudahnya, seolah-olahnya Allah nak bagi tahu Yusuf ni tak tanggalkan baju dia pun. Kalau ada orang tuduh, Nabi Yusuf ni dia memang ada keinginan, dia tergoda, mesti dia dah menanggalkan baju. Tapi Allah gunakan kalimah qamis. Maksudnya pakaian dia lengkap lagi, dia tak tanggalkan baju dia. Tak tanggalkan baju, masih lagi berpakaian. Dan dia lari keluar, maksudnya dia tak ada keinginan. Dia cuba mengelakkan daripada digoda oleh Zulaikha. Sebab itu Allah gunakan kalimah qamis. Dikoyakkan daripada belakang. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan kedua-duanya bertemu dengan Al-Aziz Mesir ni depan pintu. Maksudnya, bila mereka ni berlari ke arah pintu, nak elak dari Zulaikha kejar Yusuf, Yusuf lari daripada Zulaikha. Yusuf lari ke pintu nak lari ni.
Tiba-tiba Zulaikha pegang, terkoyak bajunya, dan kebetulan Yusuf dah buka pintu, tengok ada Al-Aziz Mesir depan pintu dah. Suaminya balik. Okey, dekat sini ada banyak tafsiran. Tafsiran yang pertama, iaitu Zulaikha terkejut. Suaminya balik dalam waktu yang bukan kebiasaan. Suami selalu balik lunch. Sekarang ni pukul 10 pagi suami dah balik dah. Dia terkejut. Maksudnya, spot check lah. Luar daripada kebiasaan. Sebab dia tak akan buat waktu yang suami dia nak balik. Mesti selain daripada tu. Yang kedua, kita boleh kata, sebenarnya dekat sini dah menunjukkan kepada kita, iaitu Nabi Yusuf ni tak bermaksiat. Yang pertama, perkara yang masyhur, iaitu terkoyaknya daripada belakang. Sebab itu menunjukkan Nabi Yusuf lari. Zulaikha nak Yusuf, dia tarik daripada belakang. Kalau baju Yusuf terkoyak daripada depan, artinya Nabi Yusuf yang nak, Zulaikha tepis sampai terkoyak baju depan. Boleh faham saya? Boleh kan? Boleh puan? Okay. Saya kalau cerita-ceritanya, saya tak pandai nak detailkan. Dia dengan anggapan faham sendiri je lah. Okay? Macam itulah lebih kurang. Sekarang Allah highlight dia terkoyak daripada belakang. Artinya Nabi Yusuf lari, Zulaikha yang tarik. Kalau terkoyak dekat depan, berarti Nabi Yusuf yang nak kepada Zulaikha, Zulaikha yang tepi-tepi sampai terkoyak baju Nabi Yusuf. Okey, itu pertama. Yang kedua, dekat sini menunjukkan Zulaikha yang nak kepada Yusuf sebab Zulaikha ni dalam keadaan cantik berseri-seri dengan make-upnya, dengan pakaian. Benda ni kena tengok pada awal ayat-ayat sebelum ni. Kita dah bincang dah. Yang mana Zulaikha ni dia nak menggoda Nabi Yusuf, maka dia buat godaan yang menggunakan kecantikan yang dia ada dengan make-up dia, dengan pakaian dia dan sebagainya lah. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti ibu-ibu akan tengok, ayah-ayah yang akan tengok, iaitu ucapan daripada Zulaikha. Okay, ucapan daripada Zulaikha inilah yang kita akan detect yang mana Nabi Yusuf tak melakukan kesalahan. Macam mana? Cuba tengok. Qalat, ayat 25 qalat, maka Zulaikha pun berkata. Terkejut Zulaikha ni bila suaminya depan pintu. Zulaikha ni terkejut, dia kata apa? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Kata Zulaikha, apakah pembalasan terhadap orang yang ada maksud tidak baik kepada isterimu wahai suamiku? Illa, melainkan an yusjana, engkau penjarakan si Yusuf ni, aw azabun alim, ataupun engkau hukum dia dengan azab yang pedih. Cuba ibu-ibu perhatikan kalimah tu, daripada qalat ma jaza sampailah kalimah azabun alim. Kalimah ni menunjukkan Zulaikha ni tak bijak sebenarnya. Dekat kalimah ni nak menunjukkan Zulaikha ni dialah yang melakukan maksiat. Kenapa? Kenapa saya kata macam tu? Kita boleh nampak kalimah qalat ni sampai kalimah azabun alim, kita kata Zulaikha ni dia memang putar belit lah. Dia yang nak bermaksiat, tapi bila nampak suami dia terkejut, dia kata, bang, sekarang ni abang punya hamba ni nak saya. Abang penjarakan dia. Ataupun abang hukum dia dengan azab yang pedih. Maksudnya dia tukarlah fakta tu kan. Dia buat plan B lah. Dia ni jadi mangsa keadaan. Tapi dialog ni sebenarnya menunjukkan Zulaikha lah yang bermaksiat. Kenapa? Macam mana? Okey, jawapannya macam ni. Jawapannya sebenarnya secara tak sedar menunjukkan kalimah yang ucapan daripada Zulaikha ni, Zulaikha lah yang bermaksiat apabila sepatutnya kalau benar Nabi Yusuf yang menggoda Zulaikha, bila suaminya balik, isterinya rasa selamat, mesti dia kata, bang, orang macam ni bang, abang buang dia ataupun abang bunuh dia. Betul tak? Kalau ada orang apa-apakan kita, pencuri ke, ada orang nak rogol kita ke, suami kita balik, kita punya lega tu, bang, orang macam ni bang, bawa pergi penjara, hukuman mati je lah. Sebab saya rasa tak secure selagi dia hidup. Betul? Tapi Nabi Yusuf ni, Zulaikha kata apa? Bang, tolong penjarakan dia ataupun hukum dengan azab yang pedih. Dia tak nak Yusuf mati. Sebab ada rasa cinta tu. Dia kalau boleh, dia nak tengok Yusuf tu next time. Yang kat sini hanya helah saja. Boleh faham maksud ya? Betul tak? Kalau orang yang rasa dia yang menjadi mangsa,
Dia mesti cakap kalau boleh mati teruslah. Selagi dia hidup, selagi tu saya rasa tak selamat. Tapi dia boleh kata abang penjara je. Boleh tak? Dia bagi, abang boleh pilih. Abang nak bagi dia azab paling ringan ke ataupun abang nak hukum dia? Penjara ataupun nak bagi hukum? Yang penting hidup lagi lah. Yang penting dia masih lagi ada harapan nak kepada Nabi Yusuf AS. Nampak? Kat sini Allah tunjukkan Zulaikha tak bijak. Orang yang buat dosa ni ataupun melakukan kesalahan, dia tak rasional. Kadang-kadang kita dengar tu pun kita rasa nipu ni. Contohlah. Kan? Kita rasa dia menipu ni. Sebab dia nak mengelak kepada satu perkara, dia nak memberi alasan dan alasannya tak munasabah lah. Itu antara contoh ayat 25. Okey. Baik, tengok pada ayat yang ke-26. Pada ayat yang ke-26, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusuf ni dia pun protect lah diri dia. Dia pun kata hiya rawadatni an nafsi. Tak, isteri kau lah yang menggoda aku. Maksudnya dia mempertahankan diri dia. Bila Zulaikha buat tuduhan jahat kepada Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf tak diam. Nabi Yusuf kata, tak, dialah yang menggoda aku. Saya dah sebut dah kalimah rawadatni sebelum ni kan. Godaan tu bukan sekali godaan, tapi godaan yang berkali-kali. Pujukan tu dah berkali-kali. Sebab Nabi Yusuf dah duduk. Minimal kita boleh bersangka pada ayat ni 10 tahun dah. Sebab pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala dah sebut Yusuf daripada kecil dia duduk sampailah dia dewasa. Kan? Kita dah sebut dah ayat sebelum ni. Ayat yang ke-22 tu. Walamma balagha asyaddah tu. Okay? Nabi Yusuf dah dewasa. Minimal 10 tahun. Maksudnya dalam tempoh tu, berpuluh-puluh tahun tu, dan tempoh itulah godaan tu bukan sekali-sekali, tetapi berkali-kali. Jadi Yusuf kata apa? Tak, isteri kau yang goda aku ni dah banyak kali dah. Takkan aku pergi make up muka dia. Takkanlah aku yang pergi sarung baju cantik pada dia. Dia yang pakai sendiri, dia yang make up sendiri, dia yang nak goda aku. Lalu Allah rakamkan satu kisah. Wa syahida syahidun min ahliha. Dan datanglah satu saksi daripada ahli keluarganya. Yang ini tuan-tuan, Allah Ta'ala hanya sebut ada seorang saksi. Saksi ni tak dibagi tahu siapa. Yang ini dalam ilmu Quran disebut sebagai apa? Mubahamat qasas Qurani. Ada benda yang Allah senyapkan ceritanya. Maksudnya benda tu tak penting. Okay? Ada orang, mungkin orang kata, siapa pula saksi ni? Keluarga Al-Aziz ke ataupun isteri kepada Al-Aziz? Pembantu rumah dia ke? Pekerja istana ke? Allah tak beritahu, tak cerita sebab benda tu tak penting. Tapi adalah orang yang menjadi saksi. Allah kata wa syahida syahidun min ahliya. Sebab itu tuan-tuan ibu-ibu ayah yang dirahmati oleh Allah, ada benda kita tak perlu cakna. Contohlah orang duduk kaji Luqmanul Hakim ni siapa? Ada orang kata Luqmanul Hakim ni kulitnya hitam, rambutnya kerinting. Duduk kaji Luqmanul Hakim ni sekian detail lah. Akhirnya kita utamakan yang ini, kita mengabaikan benda yang lebih penting. Yang Allah rakamkan yang lebih penting daripada Luqman bukan dia punya fizikal. Yang lebih pentingnya adalah macam mana dia mendidik anaknya. Nasihat dia jangan syirikkan Allah, dirikan salat. Benda tu yang lebih penting. Bukan nak penting rambut Luqman tu kerenting ke tak kerenting ke, kulit hitam ke kulit putih. Itu tak penting. Jadi ayat ni macam tu juga. Yang menjadi pentingnya adalah apa yang dia sebut. Syahid ni, penyaksi ni sebut. Bukan dia ni siapa, orang daripada mana, itu tak penting. Okay? Jadi Allah hanya rakamkan wa syahida syahidun min ahliha. Ada seorang saksi daripada keluarga ahliha. Ahliha ni keluarga siapa? Keluarga si perempuan ni. Maksudnya Zulaikha tu mungkin ahli keluarga dia sendiri. Dia kata apa? In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Kata penyaksi ni dia kata apa? In kana qamisuhu qudda min qubul. Jikalaulah qamis baju Yusuf ini terkoyak. Okey, kalaulah tengok ayat 26 tu Kalaulah baju si Yusuf ni terkoyak,
di bahagian hadapan di bahagian kubul ni, di bahagian depan ni, maka si Zulaikha lah fasadaqat. Zulaikha lah yang benar. Wahwa dan Yusuf itu minal kadhibin. Yusuf lah yang mendustakan. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur. Dan kalaulah pakaian si Yusuf ini qudda min dubur, terkoyak daripada belakang, dubur belakang lah. Kubul depan, dubur belakang terkoyak daripada belakang. Fakadzabat, maka dustalah si perempuan itu, wa huwa minas sadiqin, dan Yusuf itulah orang yang benar. Okey, saya nak bagi detail sikitlah. Saya minta maaf lah. Ni benda ni mudah je. Cuma nak bagi nampak ayat tu supaya tak keliru. Tengok pada ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-27. Okey. Ayat dia iaitu kata penyaksi ni dia kata penyaksi ni dia kata qami suhu min qubulan. Qudda min qubul. Terkoyak daripada depan. Fasadaqat. Wahwa minal kadhibin. Kata penyaksi tu dia kata wa in kana, kalaulah baju Yusuf, ni Yusuf, baju Yusuf, qudda min qubul, terkoyak daripada depan. Fasadaqat, maka benarlah Zulaikha. Maksudnya Zulaikha betul lah. Dia tak salah, yang salah Yusuf. Okey. Ada taknis kat belakang ni. Ni merujuk kepada wanita. Wanita Zulaikha. Wahwa, maka Yusuf itu minal kazibin. Dia ni lah yang bohong. Boleh faham tak? Maksudnya ni justifikasi dia lah. Kalau koyak depan, wanita ni betul, Yusuf yang bohong. Ayat 27 pula, kata wanita tu, kalaulah qami suhu tu qudda min, terkoyak min dubur. Terkoyak daripada belakang. Dubur. Daripada belakang. Fakadzabat. Maka wanita itulah yang berdusta. Maksudnya Zulaikha bohong. Wahwa dan Yusuf itu minas sadiqin. Dia ni daripada orang yang benar. Okey, macam itulah. Dia ada dia punya vice besar dia. Okey. Lalu falamma, kalimah falamma, maka si suami itu pun melihat, ra'a qamisah. Suami si Zulaikha tu pergi tengok kepada baju Yusuf. Qudda min dubur, terkoyaknya daripada belakang. Qala, maka katalah si suami Zulaikha itu, innahu min kaidikun, inna kaidakunna azim. Katanya, sesungguhnya kejadian ini termasuk di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu itu adalah sangat besar. Inna kaidakunna azim. Maksudnya, suami Zulaikha ni, Aziz Mesir ni, menteri Mesir ni, dia kata pada isteri dia, kau punya pembohongan kau memang licik. Macam tu. Maksudnya suami dia berakui isterinya bersalah. Yang benar adalah Yusuf, isterinya salah. Okey. Ni ada pengajaran yang kita tengok. Cuma saya nak sebut dulu. Sekarang ni, kalimah inna kaidakunna azim ni ada 3 tafsiran. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah boleh buat nota, inna kaidakunna azim, dia ada 3 tafsiran. Okey? Sebab suami Zulaikha kata apa? Kamu ni, tipu daya kamu ni sangat licik. Tipu daya orang perempuan ni sangat licik. Ada 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, tafsiran yang mengatakan memang tipu daya wanita ni tipu daya yang sangat besar. Tipu daya wanita yang sangat besar ini adalah tipu daya wanita kepada seorang lelaki. Okay, tipu daya seorang wanita kepada seorang lelaki. Lelaki ni letaklah gagah perkasa mana pun, datangnya satu godaan daripada wanita, dia mesti akan kolaps. Itu adalah fitrah.
Okey, itu adalah fitrah. Datanglah wanita yang macam mana pun, kalau dia goda lelaki, selalunya lelaki akan cairlah, akan lebih mendengar kata-kata seorang wanita. Itu tafsiran pertama. Okey, jadi ayat ini mengajar kita lelaki perlu berhati-hati dengan wanita. Cuma selalu kita dengar kan, wanita ni auratnya pada suara. Selalu kita dengar macam tu kan. Habis macam mana pula kalau guru-guru wanita nak mengajar? Kan orang kata, suara wanita ni aurat ni. Habis macam mana lah kalau guru-guru wanita nak mengajar? Tak boleh bercakap kan dia? Cakap pun bisik-bisik, Assalamualaikum. Kan? Tak boleh lah. Sebab dah jadi aurat. Yang menjadi kesalahannya, apabila suara wanita itu menarik perhatian lelaki, barulah ditimbul satu fitnah. Selagi mana suaranya biasa je, orang pun tak tertarik, maka tak menjadi fitnah. Dia bukan aurat. Okay? Kalau dia cakap macam biasa, orang relax je, tak ada apa-apa perasaan, maka itu tak menjadi kesalahan. Maksudnya suara itu bukan merengek, suara itu bukan nak menggoda dan sebagainya. Okey? Itu tafsiran yang pertama. Godaan ataupun tipu daya wanita itu sangat besar adalah merujuk kepada tipu daya wanita kepada lelaki. Tafsiran yang kedua, adakah tipu daya wanita ni azim, besar, lebih daripada syaitan? Sebab ada yang menafsirkan tipu daya wanita ni sangat besar. Dalam satu firman Allah Ta'ala, Allah menyebutkan, Inna kaida syaitani da'ifa. Tipu daya syaitan pula adalah sangat lemah. Saudara Isa, adakah tipu daya wanita ni lebih dahsyat daripada tipu daya lelaki? Daripada syaitan. Syaitan ni lemah, kata Allah. Baik, lemah dan kuat dekat sini adalah merujuk bila Allah kata tipu daya syaitan da'ifa, tipu daya syaitan ni lemah adalah untuk dibandingkan dengan perencanaan Allah. Maksudnya syaitan memang ada bisikan-bisikan dia, dia ada godaan dia dan sangat dahsyat. Tapi Allah kata syaitan punya godaan lemah kalau nak dibandingkan dengan aku punya kekuasaan. Bukan dibandingkan dengan wanita. Okay, sebab kalau kita kata macam tu, seolah-olahnya kita menghina kaum wanita. Kan, seolah-olahnya wanita lah menjadi asbab. Kan sekarang ni orang macam tu. Kenapa ada orang berzina ni? Sebab perempuan lah ni. Jangan tuan-tuan. Jangan macam tu kita kan. Semua bukan salah dia sendiri. Salah dia. Sebab dia lah pakai baju macam tu. Kalau tidak saya tak nak. Tak juga. Okay? Tak boleh kita buat tuduh macam tu. Kita sedang menghina seorang wanita. Itu tafsiran kedua. Tafsiran yang ketiga pula, dan tafsiran ni lebih kuat bagi pandangan saya, iaitu inna kaidakunna azim, iaitu bila mana suami dia kata apa? Tipu daya wanita ni memang kuat, adalah bukan bererti general. Tetapi hanya merujuk kepada isterinya sahaja. Engkau punya tipu daya ni memang kuat. Dia bukan rujuk pada wanita, tak. Tetapi hanya kepada isterinya sahaja. Okay? Jadi mesej pada ayat ni adalah wanita ni tak bersalah, jangan salahkan dia. Samalah dengan hadis yang mana bila Nabi kata apa, aku nampak wanita ni lebih ramai di dalam neraka ni, ini menjadi dalil. Semua orang kata wanita ni memang ramai dalam neraka. Seolah-olahnya Islam ni memanglah untuk begini. Tak, Yang bertanya tu sebab wanita. Maka Nabi punya audiens wanita, maka Nabi pun kata, aku nampak perempuan ni lebih ramai dalam neraka. Takkan tiba-tiba cerita pasal perempuan, cerita pasal lelaki pula. Boleh faham? Audiens tu perempuan, jadi ceritanya topik perempuan lah. Dalam masa yang sama, hadis tu tak habis lagi, disambung lagi. Yang mana Nabi kata apa? Aku nampak wanita lebih ramai dalam neraka sebab wanita ni dia tak menghormati suami dia. Punca tu. Punca tu yang paling penting ni. Bukan wanita tu, tapi punca tu yang menjadi asbab ke neraka tu yang kena beri perhatian. Samalah juga dengan orang duk highlight. Dia kata apa? Nabi ada sebut dalam satu hadis, wanita ni, apa yang saya lupa hadis tu? Apa yang dia, saya lupa. Wanita itu tiada akal, apa saya tak ingat lah. Hadis tu. Bukan. Bukan yang tu. Ni hadis sahih ni. Nabi kata apa? Wanita tak berakal. Apa Saya cek sekejap. Okey.
Ada hadis yang sebut apa? Nabi SAW menyebutkan wanita itu kurang akalnya dan tidak sempurna. Okey, kita dengar pun, asal Nabi cakap yang tu pula? Kan? Hadis tu kita kena faham. Jangan duk tuduh, wanita ni memang tak berakal kot. Tak. Okey. Kurang akal dekat sini adalah bererti dari sudut pengamalan agamanya, sekejap Ya. Okey, kurang akal dekat sini adalah bererti dari sudut agama, kalau lelaki ni penyaksian dia seorang, wanita penyaksiannya datang 2 orang. Boleh faham tak? Kalau lelaki ni, contohlah penyaksian ada 4 orang saksi lelaki. Kalau perempuan jadi saksi, dia kena datang 8 orang. Itu bermaksud kurang akal. Bukan kata tak berakal. Tapi dari sudut tu tak boleh. Apa? Saya pun tak boleh nak kata ingat. Mungkinlah ada dari sudut emosi dia lah. Dari sudut emosinya lah. Cuma dari sudut agama punya undang-undang, kalau lelaki seorang, penyaksian wanita, dia 2 orang. Baru bersama dengan seorang lelaki. Itu maksudnya dia kurang akal. Manakala yang kedua pula, bila Nabi SAW kata wanita itu tidak sempurna, bererti kalau lelaki dia boleh puasa Ramadan penuh, wanita dia tak boleh penuh. Sebab apa? Adanya keuzuran. Itu maksudnya. Itu satu penghormatan. Bukan bererti kita meleceh ataupun menghina wanita. Itu maksud daripada Nabi SAW. Ini menunjukkan Nabi ni jawami'ul kalim. Kalimah dia pendek, tapi mendalamlah maksudnya. Okey, baik. Jadinya kita dah tengok ayat 28 tu, inna kaidakunna azim, tipu daya wanita itu besar, adalah ada 3 tafsiran. Okey. Baik. Pada ayat yang ke-28 ni, mesej dekat sini ada beberapa. Mungkin tuan-tuan dengar, macam tu je ke Al-Aziz Mesir punya tindakan? Dia tak tempeling isteri dia ke? Dia tak tangkap isteri dia ke? Dia tak apa-apakan isteri dia? Dia hanya kata apa? Kau punya tipu daya ni boleh tahan juga Hebat kau ni boleh goda si Yusuf. Macam tak ada apa-apa. Di sini ada beberapa pandangan daripada para ulama. Dan pandangan ni tak semuanya tepat. Tapi kita boleh faham mesejnya. Pertama, iaitu dikatakan pada zaman tu, orang Arab Mesir ni wanita lebih menguasai daripada lelaki. Maksudnya dari sudut rumah tangga tu, wanita lebih dominan daripada lelaki. Sekarang. Okey. Itu dah satu sudut lah. Maksud bila dah berlaku macam tu, suami pun senyap je kan. Isteri dah buat macam tu, dia pun tak berdaya, diam je. Itu tafsiran pertama. Okay. Tafsiran yang kedua pula, iaitu menunjukkan Al-Aziz Mesir ni adalah seorang lelaki yang dayus. Dia tak apa-apakan isterinya, bahkan dia kata apa? Kau ni hebat lah. Kau punya tipu daya ni macam ni sekali sampai aku hampir-hampir tak keliru mana siapa betul, siapa salah. Okey, itu pandangan daripada beberapa daripada para ulama. Ni disebutkan dalam tafsir As-Sa'di Okey. Baik. Pada ayat yang ke-29 surah Yusuf, Allah kata apa? Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Kata Allah Subhanahu wa taala suami kepada Zulaikha ni, dia kata apa? Yusuf a'rid an hadha. Yusuf, kau paling daripada cerita ni, maksudnya tak payah ambil pot lah. Lupakan saja. Macam itu mudah je. Di sini nak tunjukkan kepada kita sifat dan perangai manusia ni sama daripada dulu sampai sekarang. Golongan bangsawan ataupun orang-orang kayangan ni, kalau orang lain salah, dia akan dakwa. Sampai ke lubang cacing, dia sanggup bayar lawyer nak tunjukkan dia ni salah. Tapi kalau dia salah, dia akan tutup serapat-rapatnya. Tak adil lah ni. Isterinya salah, sepatutnya dakwa lah. Tapi tak. Okay, senyap je. Yusuf, kau senyap-senyap je. Jangan cerita dengan orang lain. Dah, diam. Habis cerita kat sini je. Keluar nanti tak ada apa-apa. Okay. Itu pesanan daripada Al-Aziz Mesir kepada Nabi Yusuf AS. Tapi beza dengan Nabi SAW, kata Nabi SAW, kalau Fatimah makan benda yang haram pun, ataupun ambil harta yang haram, aku sendiri akan potong tangannya. Maksudnya, dari sudut perkara-perkara yang halal haram ni, dia tak ada kira
kroni lah. Kalau daripada keluarga aku salah, salah. Betul-betul. Tidak ada yang akan dipertahankan. Okay? Dan ni pengajaran untuk kita lah. Jangan keluarga kita salah, kita senyap-senyap je. Orang lain salah, habis duk kita dia ungkit-ungkit, cerita-ceritakan kepada orang lain. Okey, balik. Okey, itu dari sudut tafsiran psikologi lah, pandangan dari psikologi. Tapi yang saya sebutkan tadi tu daripada tafsiran dalam hadis yang lain, Nabi sebut macam tu. Yang masuk kurang akal tu dari sudut penyaksian, wanita dia tak sama macam lelaki. Itu Nabi sebut lah. Terima kasih lah yang komentar tu. Itu dari sudut psikologi. Yang ibu-ibu setuju ke? Kan? Emosi tu lah. Emosi tu kita tak dinafi lah. Tapi emosi tu lah menyebabkan kaum wanita lebih kuat. Kan? Lelaki dia akan bertindak dengan akal. Saya dengan anak-anak, saya cakap A lah. Tak ada B dah. Kita akan tegas. Tapi kalau isteri-isteri pula, dia lebih boleh ni kan. Dia penat-penat pun dia tetap boleh buat. Sebab apa? Perasaan emosi tu lebih menguasai dia. Kalau saya penat kat akal ni, saya memang tak boleh dah. Minta maaf, saya tak boleh buat. Sebab kita lemah kat sini. Kan? Kalau lemah lah. Kalau kita kuat, kita boleh buat. Tapi kalau lemah kat sini, habis. Tapi kalau perempuan, dia penat. Tapi dia tetap boleh buat. Sebab apa? Perasaan tu lebih dominasi. Okay? Itu penting lah. Jangan nampak itu sebagai kelemahan. Kita beli baju pun. Lelaki kalau beli baju, pergi kedai. Dek, baju ni ada tak? Tak ada lah bang. Okey, tak apa. Tak ada lah. Kita cari baju lain kan. Lelaki selesai. Kalau perempuan, dek, baju ni ada tak? Tak adalah kak. Bila nak sampai? Bila nak restock? Carilah baju lain. Tak, dia nak baju tu juga, betul? Kita lebih pada emosi kan? Bukan kita lah, ibu-ibu lah. Bila nak restock, carilah baju. Puja banyak baju. Dia nak restock juga. Okey. Baik. Okey, kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wastaghfiri li dzambik. Pesan kepada Al-Aziz Mesir ni, suami Zulaikha, dia kata pada Zulaikha, beristighfarlah di atas dosa engkau. Innaki, sesungguhnya engkau wahai Zulaikha, kunti minal khati'in, telah melakukan dosa. Telah melakukan kesalahan. Baik, dekat sini nak tunjukkan kepada kita, rupa-rupanya Zulaikha, Aziz Mesir ni, rupa-rupanya kenal kepada Allah Ta'ala. Mungkin akibat daripada kesan dakwah daripada Nabi-Nabi sebelum Yusuf. Nabi Yaqub, Nabi Ishaq dan juga Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim pun dia duduk Palestin, dia pun pernah sampai ke Mesir. Mungkin dari sudut ada kita tak cerita ni tak disebut secara detail. Tapi kita bersangka kemungkinan mereka ini bertuhankan Allah tetapi melakukan kesyirikan dengan penyembahan berhala. Okey, baik. Ada beberapa dalil dalam surah ni juga. Pertama, ayat ini Al-Aziz Mesir kata apa? Bertaubatlah kepada Allah ni sebab kamu telah melakukan dosa. Ayat yang kedua pula, iaitu ibu-ibu tengok pada ayat 43 surah Yusuf. Tengok 43. Tengok ayat 43 surah Yusuf. Allah kata apa? Wa qala al-malik inni ara sab'a baqaratin siman. Masa Nabi Yusuf dah di penjara kan? Lepas tu raja ni panggil Nabi Yusuf, dia kata apa? Wahai Yusuf, takwilkan mimpi aku ni. Aku melihat ada 10 ekor lembu betina yang gemuk-gemuk ni. 10 lah. 7 lembu lembu betina ni makan 7 lembu yang kurus-kurus. Pandangan kau apa? Kau punya takwil tu. Nampak tak? Allah menggunakan kalimah waqalal malik. Telah berkata sang raja. Allah tak kata waqala Fir'aun. Maksudnya sebelum era Kibtiyah ni era Fir'aun lah. Ada era lain. Nabi Yusuf hidup sebelum zaman tu. Dan bila masuk zaman Fir'aun, orang Mesir dah menyembah Fir'aun sebagai Tuhan. Raja tu sebagai Tuhan. Sebelum tu tak. Itu dalilnya. Maksudnya boleh jadilah zaman Nabi Yusuf ni, mereka melakukan syirikan. Tapi mereka tetap kenal Allah. Masih lagi kenal kepada Allah. Satu lagi dalil, iaitu boleh tengok pada ayat 31 surah Yusuf. Tengok ayat 31. Ayat 31 surah Yusuf, iaitu bila
Zulaika ni dia tak puas hati, dia kumpulkan wanita-wanita Mesir ni, tengok Yusuf ni depan mata sampai dia terpotong jari, apa kata perempuan tu? Hasya lillah. Perasan tak? Ada kalimah hasya lillah. Subhanallah macam tu. Maksudnya dia sebut kalimah Allah. Dia tak sebut kalimah hasya rabbi ke hasya ilah ke, tak. Dia kata hasya lillah, maha suci Tuhan. Maksudnya dia kenal kepada Allah. Itu antara dalil lah. Kenapa si Al-Aziz Mesir ni, suami Zulaika ni, dia kata, Zulaika, taubatlah kepada Allah ni. Kau dah buat dosa besar dah ni. Taubatlah kepada Allah. Okey? Baik. Ayat 29 selesai. Kita masuk ayat yang ke-30. Okey, ayat 30. Ayat yang daripada 25 sampai 29 ni, kita go through macam tu lah. Saya tak detail kan, sebab benda ni maklum dah. Baju terkoyak dan sebagainya, itu menunjukkan Nabi Yusuf ni tetap Allah Ta'ala lindungilah, pelihara. Nak tunjukkan Nabi Yusuf tak bersalah. Okey, sekarang kita tengok ayat 30. Wa qala niswatun fil Madinah, maka telah berkatalah wanita-wanita di kota tersebut. Maksudnya cerita mulut ke mulut ni. Bayangkan peristiwa ni yang berlaku 4 orang je. Nabi Yusuf, Zulaika, ada seorang saksi tadi tu, yang duk kata baju depan ke baju belakang tadi tu. Seorang lagi iaitu suami kepada Zulaika. 4 orang je. Tapi sekarang cerita ni, skandal ni, satu kota dengar. Kalau dari satu tafsiran, kota ni di Mesir ni adalah bukan satu Mesir. Tapi dia adalah kota di Memphis. Memphis ni US pun ada kan? Daerah tu kan? Dekat Mesir pun ada satu lagi. Namanya Memphis. Wallahualam lah, tak diketahui secara tepat lah dekat mana. Bandaraya dia banyak kan. Jadi katanya di kota tersebut tersebar. Di sini memberi isyarat kepada kita. Saya minta maaf lah kalau saya sebut. Mulut wanita ni dia tak boleh. Saya tak kata Dia cerita mulut ke mulut ni memang dia cerita, dia memang akan bercerita lah. Sebab itu Allah kata waqala niswatun fil Madinah. Cerita mulut ke mulut wanita ni. Apatah lagi cerita berkaitan tentang membawang. Apatah lagi cerita berkaitan tentang skandal. Skandal daripada kita boleh sebut ini wanita nombor 1 negara ni ataupun kota ni, first lady dengan seorang hamba. Dia akan jadi benda tu jadi inilah. Jadi tergempar lah. Okay. Apa dia kata? Imra'atul Aziz turawidu fataha an-nafsi. Iaitu dia kata apa? Isteri Al-Aziz telah menggoda fataha, bujangnya. Dia tak kata hamba. Fatah ni maksudnya bujang anak bujang dia lah. Sebab mereka tahu Al-Aziz Mesir ni memuliakan Yusuf ni tak macam hamba. Okay, muliakan macam anak dia sendiri. Kenapa dekat sini? Okay, saya terlupa, minta maaf terlupa. Di sini memberi maksud, kenapa Al-Aziz Mesir ni dia tak marah kepada isteri dia? Selain dia orang wanita zaman tu lebih dominasi kepada lelaki, dalam masa yang sama, di sini memberi isyarat, sebenarnya Al-Aziz Mesir ni dia tak ada anak. Jadi, saya minta maaf pandangan para ulama kita, mungkin dia tak memenuhi kehendak keinginan isterinya. Sebab itu isteri cari orang lain. Jadi dia rasa itu kesalahan dia. Kelemahan dia. Dia kata itu salah saya. Jadi sebab salah saya ni, isteri saya cari lelaki yang lain. Apatah lagi kalau saya lebih pandangan dayus lah. Sebab apa? Macam mana seorang lelaki boleh duduk dengan seorang isteri je dekat rumah, suami pergi kerja. Kan? Itu benda yang kita tak boleh terima pun sebenarnya. Benda tu awal-awal lagi tak boleh terima. Okay? Sebab tak ada perkaitan kekeluargaan tu. Jadi Allah gunakan kalimah fatahah dekat sini menunjukkan dengan bujangnya, seolah-olahnya ada pemuda. Dia tak melihat Yusuf ini sebagai seorang hamba, tapi dia melayani macam seorang anak dia. Okay? An-nafsi. Yang isteri Al-Aziz ni menggoda anak bujangnya itu untuk menundukkan dirinya kepadanya. Maksudnya Yusuf tundukkan dirinya kepada Zulaika. Qad syaghafaha hubba. Qad syaghafaha hubba. Kalimah syaghaf tu, kenapa? Ni cerita orang perempuan ni. Dia duk membawang kan? Allah rakamkan bawang dia ni.
Orang tak cerita pun, tapi mereka tambah-tambah. Pertama dia kata apa? Si Zulaikha ni apalah dia nak kepada anak bujang dia. Kemudian dia pun buat andaian. Adanya syarafaha hubba. Syarafaha hubba. Yang ni saya sentuh lagi. Syarafaha hubba. Kemudian dia kata lagi, inna lanaraha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Ada dua tuduhan dekat sini. Pertama, mereka andaikan Zulaikha ni dalam keadaan syaraf. Syaraf ni iaitu perasaan yang paling dalam. Kemaruk habis ni. Ni kita boleh kata bahasa novel lah. Kalau bahasa novel ni dia ada istilah-istilah dia kan. Dia macam kemaruk tu sampai dia buta semua benda. Dia dah tak peduli suami dia ke apa-apa, semua tak peduli dah. Itu syaraf. Angau habis dah. Saya nak kata macam mana? Ni mulut lah. Dari segi mulut ke mulut ni ada penambahan cerita tu biasa. Kalau ikutkan daripada awal, tak ada orang cerita pun. Kan? Daripada 4 orang tadi, siapa yang cerita? Saksi ke? Zulaikha ke? Al-Aziz dengan Yusuf takkan cerita. Ni lelaki ni. Yang 2 orang ni je potensi yang bercerita 2 orang ni. Okay? Jadinya orang perempuan yang lain kata, oh ni dia anggap teruk sangat ni. Syaraf. Syaraf hubba. Perasaan yang terlampau. Sampai dia buta semua benda. Sampai budak macam tu pun dia nak. Dan penghinaan ini bukan kepada Zulaikha. Tapi penghinaan tu kepada Yusuf. Biasalah. Kalau orang yang duduk satu level, dia tak akan hina. Contohlah, ini isteri menteri. Ini isteri menteri. Dia tak akan salahkan isteri menteri tu. Dia akan hina yang budak tu. Kau ni tak sama level dengan dia tau. Yang sampai, macam tu. Walaupun kesalahan tu daripada isteri menteri ni. Okay. Kemudian dia kata apa? Inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kami tengok memang dia ni dah sesat teruk. Maksudnya dah tak boleh berfikiran secara waras. Okay, dah tak waras dah. Falamma sami'at bimakrihinna. Ayat ni besar tuan-tuan. Allah kata apa? Maka tak kala wanita itu sami'at, telah mendengar bimakrihinna, iaitu daripada makar ni adalah tipu daya. Tapi kalau tengok pada terjemahan disebut sebagai cercaan. Okey. Ibu-ibu perhatikan kalimah huruf ba dekat situ. Ba. Bimakrihinna tu. Ba dekat situ, ba tu memberi maksud penegasan. Ba dekat situ bermaksud penegasan. Dia dengar ni, memang perempuan-perempuan satu kota ni duk mengata dia. Siapa dengar? Si Zulaikha ni. Dan Allah sebut kalimah makrihinna. Allah tak kata si Zulaikha mendengar gibah orang umpat dia tak sebut umpat. Tapi dia kata makar. Tipu daya. Dekat sini memberi isyarat, orang perempuan yang duk cakap-cakap ni, duk cakap satu kota ni, bukan nak hina Zulaikha. Bukan. Tapi mereka bercakap tu dengan niat supaya Zulaikha panggil dia untuk kami nak tengok Yusuf tu macam mana sebenarnya. Macam mana? Macam tu. Nak saya kata, sifat wanita ni, apa yang dia cakap, sebenarnya tak sama dengan apa yang dia rasa. Bang, kita makan je lah mana-mana. Tapi dalam hati dia, nak makan mana? Itu mesej dia. Sami'at bimakrihinna tu. Tu kalimah ni besar tau. Dia macam, Allah Ta'ala dia tak sebut direct tau. Ni kat sini membayangkan, memanglah ni sifat wanita. Maksudnya satu kota ni perempuan duk cerita-cerita ni bukan duk nak mengumpat. Sepatutnya boleh je. Bil ghibah kan. Orang dengar apa Zulaikha dengar orang-orang mengumpat tentang dia. Tapi Allah tak kata ghibah. Allah kata bimakrihin. Iaitu bererti mereka ni bercakap dia ada niat yang lain. Dia bercakap tu dengan niat lain. Dia tu power sangat ke Yusuf? Handsome sangat sampai macam tu sangat. Aku nak tengok lah. Jadi cerita tu bermain-main dengan niat sampai Zulaikha ni fed up. Kau tengoklah sendiri. Dia ada niat lain. Dia provoke kat situ. Lalu arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka Zulaikha ini arsalat ilaihinna, telah mengundang mereka. Impian tercapai ya. Dah provok tercapailah impiannya. Maka diundanglah perempuan-perempuan ni, dan yang datang ni bukan semua orang. Hanya geng-geng bangsawan je. Yang selevel dengan dia datang. Okey. Wa a'tadat lahunna muttaka'a, dan disediakan kepadanya muttaka'. Muttaka' ni ittika'. Ittika' ni macam satu tempat duduk, tempat sandar.
Kalau kursi, disebut kursi lah. Kan? Kalau kursi yang tak ada tempat sandar disebut qa'ad kan? Bangku. Kan istilah kita kursi ada tempat sandar. Bangku tak ada tempat sandar. Tapi kalau ittikad ni, dia bukan tilam yang orang baring. Dia separuh baring tu. Macam santai. Orang pergi piknik tu. Itu ittikad. Maksudnya, diundang tu dalam macam satu majlis. Nak tengok sangat kan? Okey, aku undang kamu. Kemudian, disediakan satu tempat pembaringan yang empuk lah. Kalimah muttaqa'ah ni, Allah selalu guna bila cerita tentang syurga. Allah selalu sebut kalimah ittikad. Ittikad, saya pernah sebut dah dalam surah Al-Waqi'ah, Allah dah sebut. Maksudnya, dia duduk tu memang keadaan santai. Bukan dalam keadaan duduk tegak macam ni, formal, ataupun berbaring terus nak tidur. Tak. Tapi, ya macam tu. Itu ittikad. Santai lah, memang orang tahu. Itu memang santai. Bila sebut muttaqa'ah ni kita tahu, dia setengah santai. Dia tak duduk dan tak baring. Dia separuh. Raja-rajanya style kan, makan sambil baring kan. Okey. Kemudian kata Allah Ta'ala, وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَكِينًا. Dan diberikan kepada mereka setiap seorang itu adalah pisau. Maksudnya sambil baring, sambil makan dan sambil kupas lah. Kupas buah-buahan ke apa ke kan. Dia makan. Saya rasa dia kupas buah. Allah tak sebut makanan apa. Tapi saya rasa buah. Kalau kek ke apa, dia sekali potong je. Lepas tu dia akan lepaskan pisau, dia makan. Tapi sekarang ni dia sambil makan, sambil dia mengupas. Kan lebih syoknya, betul tak? Sambil potong bawang, sambil rewang-rewang tu sambil bercerita. Ada syok kan? 3 jam pun tak sedar. Kan masyarakat kan? Okay? Jadi Allah bayangkan suasana tu macam tu. Kemudian Allah kata apa? وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. Maka Zulaikha pun berkata, ukhruj alaihinna. Yusuf lalu keluar. Falamma ra'ainahu akbarna wa qata'na aydiyahun. Maka mereka pun melihat kepada Yusuf akbarna. Akbarna ni banyak tafsiran. Akbarna banyak tafsiran. Okey. Kalimah akbarna ni ada banyak tafsiran. Tafsiran pertama, ada yang mengatakan kalimah akbarna ni dia merujuk kepada haid. Haid ni macam mana? Kalau seorang budak dia dewasa sampai keluar haid, dia akan sebut akbar, macam budak besar lah, dah makin dia besar, dah makin dewasa lah. Jadi kalimah tu saya rasa tafsirannya tak kuat lah. Tapi nak membayangkan tampan sungguh Yusuf ni sampai period dah kawan. Contohlah. Sampai jadi dewasa. Macam itulah nak membayangkan tampan sungguh. Tapi tafsiran yang kedua pula, yang lebih bagusnya tafsiran ni yang menjadi majoriti pandangan ni, iaitu kalimah akbarnahu ni adalah merujuk dia tengok dalam keadaan tercengang dan terpersona. Tengok tu memang tak berkata apa-apa dah. Itu kalimah akbarnahu. Mereka melihat kali pertama. Okey? Dan kalimah akbar ni dia lihat bukan sekadar tengok ush. Dia bukan sekadar wow je. Tapi dia lihat sampai jatuh cinta. Bukan seorang, tapi seluruh. Seluruh yang datang tu seluruhnya jatuh cinta. Sebab apa? Ketampanan ni ataupun kecantikan ni dia subjektif kan. Ada kawan tengok yang ni cantik, ada orang tengok biasa je, tak ada apa-apa pun. Tapi kalimah akbarna ni, semua yang tengok, semua mengiyakan memang tampan. Memang cantik. Itu benda yang luar biasa lah. Maka Allah gunakan kalimah akbarnahu. Okay? Akbarnahu. Dan Nabi SAW sendiri mengiktiraf ketampanan Nabi Yusuf ni. Nabi SAW naik ke Isra' Mi'raj. Di langit yang ketiga, Nabi SAW jumpa Nabi Yusuf. Dan bila Nabi SAW jumpa Nabi Yusuf, Nabi kata apa? Syatarul husn ni ada kepada Yusuf. Maksudnya separuh kecantikan dunia ni ada pada Yusuf. Dia maksud macam ni. Kalaulah kecantikan ni kita andaikan macam satu kek bulat, separuh kecantikan tu ada pada Yusuf, separuh lagi tu kita kongsi ramai-ramai. Lelaki perempuan kita kongsi. Itu pun ada kalangan kita, oh cantik dia ni. Handsome dia ni. Itu hanya berapa persen je daripada perkongsian tu.
Tapi separuh tu Yusuf punya. Yang itu bayangan. Tapi itu ada pada hadis sahih. Nabi sendiri yang menyebutkan ketampanan Yusuf separuh daripada kecantikan dunia. Okay? Jadi kita pun tak boleh bayanglah tampan macam mana lah tahap ni. Level mana pun tak tahu dah. Jadi Allah kata akbarnahu. Mereka tercengang kagum dengan kecantikan Yusuf. Dan dia tengok dalam perasaan terus jatuh hati, cinta yang ni. Kemudian Allah kata apa? Wa qata'na aydiyahunna. Dan mereka telah memotong jari-jari mereka. Kalimah wa qata'na aydiyahun ni dia dah potong luka dan dia potong lagi. Kita ni kalau motong daging, terkena angkat taring kan. Dia dah luka tu, dia potong lagi. Dihiris lagi. Dan dia tak rasa kesakitan tu. Ni perasaan luar biasa lah. Okay. Tapi kalau andai katalah perasaan cinta ni di tempat yang betul, hebatlah. Kan? Seorang hamba kepada Tuhannya dengan perasaan cinta, dia tak akan rasa letih. Dia tak akan, itu hebatlah. Jangan kata Yusuf lah ibu-ibu. Suami kita yang tak handsome macam Yusuf pun, sepenuh jiwa raga kita serahkan. Apatah lagi Nabi Yusuf. Kan? Susah-susah pun. Contohlah. Sebab saya mengajar di penjara kan. Ada yang isteri-isteri masih lagi berharap kepada suaminya. Masih. Walaupun suami dia macam tu. Sampai keluarga kata, lepaskan je lah. Cerai je lah. Tak apalah kan. Kita accept je lah benda ni kan. Apa nak buat. Tapi isteri kata, tak. Saya tetap setia pada dia. Sampai dia keluar. Kita kata, ni kagum lah perasaan cinta macam tu. Ni bukan Yusuf ni. Kan? Tapi ada perasaan macam tu. Ada orang sanggup berkorban macam tu. Apatah lagi kalau Allah Ta'ala sebut, logik lah kalau ada manusia tengok Yusuf ni sampai dia hiris. Tangan dah luka ni, dia hiris lagi tangan dia. Hiris. Okay? Wa qata'na aydiyahun. Wa qulna, dan mereka tu pun berkata, hasya lillah ma hadza bashar. Subhanallah, ni bukan manusia ni. Okay? In hadza, dan sesungguhnya dia ni illa melainkan malakun karim. Ni malaikat lah ni. Yang ni bukan dari sudut hakiki lah, tapi dari sudut majazi. Di satu macam, apa katanya majaz ni macam, kalau kita punya bahasa, dia ni baik macam malaikat lah. Sabar macam malaikat. Dia bukan benda yang hakiki lah, tapi majaz je. Majaz. Ataupun dia ni jahat macam setan. Bukan setan, tapi jahatnya tu dia andai macam setan. Jadi dia kata, ni kita tak pernah tengok orang macam ni. Jadi tampan sama dilabelkan macam malaikat. Okey, kemudian ayat 32 sampai 34 ni ibu-ibu kena tengok. Kita ada masa lagi kan? Okey, ayat 32 ni Allah kata apa? Qalat, maka katalah si Zulaikha ini, fadzalikunna alladhi lumtunnani fih. Kata si Zulaikha ini, itulah dia orang yang kalian cela aku kerana tertarik kepadanya. Walaqad rawattuhu an nafsihi fa'tasam. Kata Allah Subhanahu wa taala, si Zulaikha ni berkata apa? Dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepada aku, tetapi dia menolak. Okey, kalimah ni kena tengok Allah Subhanahu wa taala kata si Zulaikha ni akhirnya dia mengaku. Dia kata, yang kau cela-cela aku ni, kau tengok sendiri macam mana keadaan si Yusuf ni. Engkau pun dalam keadaan seperti itu. Walaqad rawattuhu an nafsi, dan sebab itulah aku menggoda si Yusuf ni. Baik. Kenapa si Zulaikha ni berterus terang akhirnya? Tadi kan dia duk cerita lain kan dengan suami dia. Bila suami dia tanya, dia kata, aku tak. Yang sebenarnya Yusuf ni yang nak goda aku. Ayat ni, ayat 32 ni jadi macam ni adalah disebabkan, adalah kerana si Zulaikha hilang rasa malu dia. Sebab apa? Sekarang saya perlu terus terang. Sebab apa? Sekarang ni semua yang menonton ni semua dah merasakan apa yang saya rasa. Ni satu kejahatan lah tuan-tuan. Mula-mula kita rasa kita malu. Tapi bila orang semua buat, kita pun dah hilang rasa malu. Sebab apa? Kita dah sama-sama dah. Macam mana nak kata saya nak bagi contoh bayangan macam mana keadaan. Tak nampak pula Sebelum ni dia tak berani nak mengaku sebab dia seorang-seorang je. Sekarang ni dia mengaku sebab hilangnya rasa malu sebab orang lain dah mengiyakan apa yang dia rasa.
Okay? Orang lain dah mengiyakan, dia pun, okeylah saya pun mengaku. Sebab macam ni lah menyebabkan saya tergoda dengan Yusuf. Lalu kata si Zulaikha, fa'ta'sam. Fasta'sam ni, asam ni maksudnya dia enggan. Tapi Allah menggunakan kalimah fasta'sam. Okey. Asam ni dia enggan lah, maksudnya dia tak nak. Memang tak nak. Yusuf ni aku dah try banyak kali cuba, tak dapat-dapat. Tapi Allah menggunakan kalimah fasta'sam. Ni fi'il madhi Ada huruf alif, sin dengan ta. Fa ni maksudnya maka lah. Okey. Ada huruf alif, sin dengan ta. Di sini bererti Nabi Yusuf ni dia bukan sekadar enggan, tetapi merujuk Nabi Yusuf ni dia berharap kepada Allah memberikan perlindungan dia sampai dia tak bermaksiat. Macam mana nak kata Maksudnya Nabi Yusuf bukan kata aku tak nak lah. Tapi dia tak nak tu dalam keadaan dia berharap Allah lindungi dia. Ada orang kali pertama tak nak. Kali kedua nak. Kan? Pertama kali ada perasaan syahwat. Sebab itu bila kali pertama pandang, ada keinginan tapi kita boleh kawal. Tapi kalau pandang kali kedua ataupun didorong dengan selepas itu, selalunya tak mampu. Selalunya. Tapi Allah nak tunjukkan Yusuf ini, dia dalam keadaan ada alif, sin dengan ta tu, pengulangan godaan itu Yusuf bukan sekadar enggan, tapi dia berdoa supaya Allah lindungi dia. Tu. Okay. Kemudian Allah kata apa? Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunam minas saghirin. Maka katalah si Zulaikha itu kepada Yusuf, dan sesungguhnya jika Yusuf tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, nescaya dia akan dipenjarakan dan dia akan dimasukkan dalam keadaan orang yang hina. Maksudnya tuan-tuan, Zulaikha ni sampai kaedah, dia dah bukan sekadar nak menggoda dan sebagainya, tapi kaedah yang dia gunakan sekarang ni adalah ugutan. Kalau kamu tak nak, aku penjarakan. Dan kau akan jadi orang yang paling teruk daripada duduk istana, sekarang kau masuk ke dalam penjara. Ugutan. Kalau kita lah duduk di tempat ni, kan? Kalau kita lah duduk di tempat ni, apa yang kita pilih? Kalau bukan kerana keimanan, ada orang kata kalau macam tu baik saya terima je lah. Kan? Saya pun duduk tempat selesa, kemudian bukan buat apa-apa pun kan. Seronok-seronok je, macam tu lah. Sekali je lah, lepas tu tak payah dah. Tapi Yusuf dia memilih untuk ke penjara. Walaupun diugut dan sebagainya, dia tetap memilih. Saya cuba bayangkan, sebenarnya inilah yang berlaku kepada Nabi SAW dalam peristiwa hijrah. Bila Nabi nak keluar berhijrah, tak ada jaminan. Nabi kena keluar daripada kampung Nabi. Sahabat-sahabat Nabi SAW dalam keadaan apa masa keluar daripada kampung ni? Kalau yang ada jawatan, akan tinggalkan jawatan. Kalau yang ada harta, akan tinggalkan harta. Kalau ada aset, empire, perniagaan, semua akan tinggalkan. Keluar ke Madinah dalam keadaan sehelai sepinggang. Ada bawa apa-apa? Tak ada. Ada jaminan jawatan dekat sana? Tak ada. Ada harta? Tak ada. Tak tahu apa nasib baik ataupun nasib buruk dekat sana? Tak diketahui. Okay? Mereka hanya keluar daripada Madinah ni, satu je. Kerana apa? Kerana syurga je. Maksudnya dia sanggup gadaikan dunia dia kerana syurga Allah. Itu maksud hijrah tu. Bahkan kalau mereka keluar daripada Mekah, ditangkap di tengah jalan, mereka akan dijatuhkan hukuman bunuh. Secara logiknya, baik tak payah keluar, baik duduk stay Mekah je kan. Tapi mereka sanggup tinggalkan dunia dia dan sanggup mengancam nyawanya, hanya satu je, benda yang tak nampak, syurga. Jadi seperti itulah Allah Ta'ala datangkan contoh kepada Yusuf. Dia ada pilihan. Kan? Nak pilih yang ini ataupun pilih yang ini. Tapi Yusuf kata, aku lebih memilih yang ke penjara atas lebih untuk keredaan daripada Allah. Macam itulah dengan kita dalam semua aspek kehidupan kita lah. Ada dua benda yang kita pilih. Dari sudut mata kita, benda ni baik, bagus untuk saya. Tapi atas kerana redha Allah, benda yang di bawah redha Allah tu nampak macam tak baik. Panduan kita, pilihlah yang keredha Allah berbanding daripada kehendak dan kemahuan kita. Maka inilah yang menjadi asbab akhirnya Yusuf ke penjara. Okey, maka Yusuf pergilah ke penjara. Dan cerita ni
habis berkaitan tentang godaan daripada Zulaikha, maka berpindahlah Yusuf ke satu lagi ujian dan sesuatu perkara yang dia tak tahu. Okey, kepada sesuatu perkara yang dia tak tahu dan tak pasti adalah dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain dia akan jumpa. Okey, wallahu a'lam. Ada soalan? Okey, ada soalan ke di Facebook ke ataupun daripada ibu-ibu yang dirahmati Allah? Okey. Okey. Masa bila kita kata Al-Aziz Mesir ni tangkap isteri dia dengan Yusuf ni, lepas tu bila dia kata kita penjarakan je lah ataupun kita kenakan hukuman, Al-Aziz Mesir ni dia tak penjarakan. Sebab apa? Kesalahan tu lepas tu dia tahu yang salah tu adalah isterinya. Dan dia kata apa? Yusuf, abaikan cerita ni. Maksudnya cerita tu habis kat sini je, tak payah cerita pada lain. Isteri dia pula tak nak cerita pada orang lain, tapi akibatnya satu negeri tu, satu kota tu tahu. Mengakibatkan dia terpaksa buat sesuatu untuk tunjukkan kenapa saya ni sampai jadi macam ni. Mungkinlah ada waktu lah, tapi saya rasa tak panjang waktunya. Dia benda viral ni kejap je lah kan. Lepas satu insiden teruslah viral. Macam sehari dua ni Smiggle kan. Sibuk beg sekolah budak lah apa kan. Dia berlaku terus viral. Lepas tu macam itulah. Saya andaikan macam tu. Dia tak ada timing masa tu tak diketahui lah. Tapi saya andaikan dia bukan satu tempoh yang panjang. Memang dah diniatkan nak dipenjarakan tapi tak berlaku, tapi dipenjarakan atas asbab yang lain. Kerana ugutan. Okay, atas ugutan. Tapi saya nampak mungkin Allah Ta'ala tak penjarakan peringkat awal tu sebab nak tunjuk ketidakadilan pula. Tak adil lah, Yusuf tak bawa apa dipenjarakan. Tapi dipenjarakan kali ini adalah nak tunjuk Yusuf dipenjarakan atas kerana dia memilih untuk dapat daripada redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Baik. Okey, saya berhenti dekat sini. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini. Dan insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-33 surah Yusuf pada minggu hadapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.